Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Sains Tingkatan 2 bagi membincangkan bab 2 ekosistem untuk subtopik 2.3 kawalan biologi, faktor-faktor yang mempengaruhi saiz populasi dalam satu ekosistem dan perubahan dalam ekosistem serta subtopik yang terakhir iaitu 2.4 peranan manusia dalam usaha untuk mengekalkan keseimbangan alam. Okey, jadi seperti biasa, terdapat 3 standard pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini. Yang pertama ialah pelajar akan dapat mencerahkinkan faktor yang mempengaruhi saiz populasi dalam suatu ekosistem. Yang kedua, pelajar akan dapat meramalkan bagaimana perubahan dalam ekosistem mempengaruhi sumber yang ada dan keseimbangan antara populasi. Dan yang terakhir, pelajar akan dapat mewajarkan dan berkomunikasi bahawa manusia memerlukan ekosistem yang stabil dan produktif demi kelestarian hidup. Okey, baik. Sekarang kita akan masuk kepada kawalan biologi. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan kawalan biologi? Okey, kawalan biologi ini adalah satu kaedah yang menggunakan organisma iaitu pemangsa semula jadi, parasit atau patogen untuk mengurangkan bilangan haiwan perosak di sesuatu kawasan. Okey, kita ambil contoh kolam ya. Biasanya dalam kolam ni akan ada jentik-jentik. So jentik-jentik ni adalah larva kepada nyamuk. Jadi cuba kita fikir siapa musuh kepada jentik-jentik? Okey, jadi ikan gapi adalah pemangsa kepada jentik-jentik sebab ikan gapi ni dia akan makan jentik-jentik. Jadi kita akan masukkan ikan gapi ke dalam kolam tu supaya nanti ikan gapi tu dia akan makan jentik-jentik. Jadi populasi jentik-jentik pun berkurang. Maka bila tak ada jentik-jentik, tak adalah nyamuk. Okey, kemudian contoh lain yang biasa kita guna di kawasan pertanian, contohnya kita memelihara burung hantu di ladang kelapa sawit untuk mengawal populasi tikus kerana burung hantu ni dia makan tikus. Okey, kemudian contoh lain dalam pertanian juga seperti kumbang kura-kura, okey. Dia akan makan aphid iaitu sejenis kutu lah, kutu pada tumbuhan. Aphid ni dia perosak tanaman, dia akan makan tanaman-tanaman kita tadi. Jadi untuk mengawal, mengurangkan populasi aphid ni daripada memusnahkan tanaman kita, maka kita gunalah kumbang kura-kura. Okay, sebab kumbang kura-kura ni dia akan makan aphid tu tadi. Maka bilangan aphid akan berkurang dan tanaman kita pun akan tumbuh subur. Kemudian contoh yang biasa juga kita lihat, okey, ialah itik ya. Itik akan diternak biasanya di kawasan-kawasan sawah ataupun sengaja dilepaskan itik ni ke kawasan sawah. Kenapa? Sebab untuk makan serangga-serangga perosak seperti siput dan juga serangga-serangga perosak yang lain. Okey? Jadi kalau kita tengok dekat sini, terdapat beberapa kebaikan kawalan biologi di mana kawalan biologi ni dia lebih mesra alam. Okey, kenapa kita cakap dia lebih mesra alam? Kerana bila kita menggunakan haiwan pemangsa ni untuk makan mangsa dia, okey, bila kita gunakan musuh semula jadi sesuatu haiwan perosak tu, maka kita tidak perlu lagi menggunakan racun serangga ataupun pestisid yang mungkin nanti akan membahayakan pula diri kita dan juga alam sekitar kita. Dan semestinya lah ianya lebih murah serta dia tidak menjejaskan kesihatan manusia. Akan tetapi kawalan biologi ni dia adalah kekurangan dia. Beberapa kekurangan seperti dia akan ambil masa yang lebih lama untuk kita tengok keberkesanan dia. Kemudian keseimbangan ekosistem di sesuatu kawasan tu mungkin terganggu kerana spesies baru telah kita perkenalkan ke dalam ekosistem tersebut. Okey, jelas? Okey, baik. Seterusnya kita akan membincangkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi saiz populasi dalam suatu ekosistem. Jadi saiz populasi ni dia boleh berubah dalam satu ekosistem disebabkan oleh beberapa faktor seperti berikut, iaitu pertama adalah seperti serangan penyakit. Okey, jadi populasi haiwan dan tumbuhan akan menurun apabila diserang wabak penyakit. Kita ambil contoh, okey, sebagai contohnya penyakit sesama burung yang menular di kawasan ladang ternakan ayam akan menyebabkan ayam-ayam di kawasan itu mati. Okey, kemudian faktor yang kedua adalah kehadiran pemangsa, di mana saiz populasi sesuatu organisma hidup akan dipengaruhi oleh saiz populasi pemangsanya. Okey, contohnya saiz populasi kuda belang di kawasan savana Afrika, contohnya dia akan berkurang apabila
kehadiran pemangsa seperti singa tu terlalu ramai di kawasan tu. Sebab kita tahu bahawa singa ni dia akan makan kuda belang. Jadi bila bilangan singa, populasi singa terlalu banyak di kawasan tu, maka singa tu tadi dia akan makan kuda belang. Okey, jadi kita faham bila saiz populasi pemangsa meningkat, maka saiz populasi mangsa tu akan berkurang. Okey, kemudian faktor yang ketiga adalah sumber makanan. Jadi dekat sini kita dapat lihat, jika sumber makanan semakin berkurang, maka haiwan-haiwan ni boleh diancam kepupusan. Okey, kita ambil contoh ya, macam ini adalah beruang panda. Okey, beruang panda ni biasanya dia akan makan sejenis tumbuhan iaitu pokok buluh. Jadi pokok buluh ni dia hanya ada di kawasan tertentu sahaja, di hutan-hutan tertentu sahaja. Jadi penebangan ataupun penerokaan hutan ni telah menjejaskan buluh ni tadi, maka sumber makanan kepada panda ni telah berkurang. Jadi kalau sumber makanan panda ni dah berkurang, maka panda ni tadi tidak lagi mendapat makanan dan habitatnya musnah, maka ini akan membawa kepada kekurangan populasi panda. Okey, kemudian faktor yang terakhir adalah perubahan cuaca. Di mana contohnya kemarau yang berpanjangan boleh menyebabkan tanah menjadi kering dan tidak subur serta dia boleh meningkatkan risiko kebakaran hutan. Okey. Okey, baik. Seterusnya kita akan membincangkan tentang perubahan dalam ekosistem. Okey, jadi terdapat beberapa faktor ataupun sebab yang menyebabkan ekosistem tu berubah. Okey, seperti yang pertama adalah faktor kekurangan bekalan air. Kita ambil contoh ekosistem di sawah padi. Jadi kita tahu bahawa padi ini adalah jenis tanaman yang memerlukan banyak air. Jadi bila berlakunya perubahan cuaca yang menyebabkan kemarau yang berpanjangan berlaku di sawah padi, ia akan mengganggu keseimbangan antara populasi yang ada di kawasan sawah padi itu. Sebab kita tahu bahawa padi ini adalah sejenis pengeluar. Dia adalah tumbuhan, dia adalah pengeluar, dia adalah sumber makanan kepada banyak haiwan. Jadi bila kemarau, maka bilangan populasi padi itu sendiri, pengeluar itu sendiri akan terjejas dan dia juga akan turut sama menjejaskan organisma lain yang berada di ekosistem sawah padi tersebut. Kemudian faktor yang kedua adalah migrasi. Di mana migrasi haiwan ni ialah perpindahan, perpindahan sesuatu haiwan tu dari satu tempat ke tempat yang lain akibat perubahan musim. Kita ambil contoh macam gambar ni adalah burung bangau kendi. Jadi burung bangau kendi ni dia akan berhijrah ke kawasan yang bernama Kuala Gula Perak dari bulan September hingga April setiap tahun. Jadi bila burung bangau kendi ni pergi ke kawasan Kuala Gula Perak tu tadi, maka kita dapat tengok populasi ataupun bilangan serangga seperti belalang dan juga cengkerik, labah-labah, lalat dan cacing di kawasan tersebut akan berkurang. Kenapa populasi serangga-serangga ni tadi berkurang? Kerana ia telah dimakan oleh burung bangau kendi yang telah berhijrah beramai-ramai ke kawasan tersebut. Kemudian faktor yang ketiga adalah perubahan saiz populasi, di mana saiz sesuatu populasi tu dia boleh menurun, boleh menurun atau meningkat disebabkan oleh perubahan suatu populasi yang lain. Kita ambil contoh yang paling mudah iaitu contohnya kawasan kebun ataupun ladang tanaman. Biasanya apabila ada sesuatu saiz populasi yang meningkat kat situ, macam contoh siapa yang makan tanaman, yang merosakkan tanaman. Contohnya beluncas. Jadi ulat beluncas ni dia makan tanaman kita. Jadi bila saiz ataupun populasi beluncas tu tadi meningkat, maka dia akan menyebabkan tanaman kita berkurang kerana tanaman kita telah dimakan oleh beluncas itu tadi. Jadi kehadiran serangga perosak seperti beluncas ni tadi telah menyebabkan populasi tumbuhan menurun. Okey, jelas? Okey, baik. Seterusnya kita akan masuk kepada subtopik kita yang terakhir iaitu 2.4, peranan kita sebagai manusia dalam usaha untuk mengekalkan keseimbangan alam.
Jadi kita ni manusia ni kita ada melakukan pelbagai perkara ataupun aktiviti yang telah menjejaskan alam sekitar kita. Macam contoh kita dah pernah bincang sebelum ni juga seperti aktiviti penebangan hutan. Dan manusia juga turut melakukan aktiviti perindustrian, pertanian dan juga manusia juga melakukan pembuangan sampah sarap. Jadi kita tengok satu persatu apakah kesan kepada kesemua aktiviti ini. Jadi apabila kita menebang hutan, sebenarnya kita telah menyebabkan berlakunya kepupusan spesies flora dan fauna. Kemudian berlaku juga hakisan tanah di kawasan lereng-lereng bukit akibat penebangan hutan tadi kan. Dan juga turut menyumbanglah kepada kesan rumah hijau iaitu peningkatan gas karbon dioksida dalam bumi kita yang turut sama menyumbang kepada pemanasan global. Kemudian bagi aktiviti manusia seperti perindustrian pula, dia akan menyebabkan berlakunya perkara yang kita sangat tidak sukalah seperti pencemaran udara, pencemaran air dan juga pencemaran tanah. Macam contoh dalam gambar ni kita dapat tengok sisa-sisa toksik daripada kilang perindustrian tu tadi telah dibuang ke dalam sungai. Jadi sungai ni adalah sumber minuman kita. Jadi bila kita mencemarkan sungai kita, maka sebenarnya kita telah merosakkan, menjejaskan kesihatan diri kita sendiri. Dan hujan asid juga turut berlakulah apabila terdapat banyak gas-gas beracun yang dilepaskan ke atmosfera oleh kilang-kilang perindustrian ini tadi. Dan ini juga sama turut menyumbang kepada kesan rumah hijau kepada bumi kita. Kemudian dalam aktiviti pertanian pula, biasanya berlaku pencemaran air akibat penggunaan pestisid iaitu racun serangga dan juga baja kimia secara berlebihan. Dan bila selalu sangat kita melakukan pertanian yang berulang-ulang dekat kawasan tu, maka lama-kelamaan tanah di kawasan tu dia akan kehilangan mineral akibat aktiviti pertanian yang tidak lestari. Kemudian biasalah manusia ni dia tak boleh lari daripada buat sampah. Jadi pembuangan sampah sarap ni sebenarnya telah menyebabkan berlakunya pencemaran kepada air dan tanah kita. Kita tengok sungai kita penuh dengan sampah yang terapung. Lepas tu bau busuk akibat perebutan dan juga kalau di kawasan-kawasan bandar biasanya berlaku banjir kilat akibat daripada sisa-sisa organik yang dibuang ke dalam kawasan parit ataupun longkang. Jadi ada tak langkah-langkah untuk kita atasi kesemua kesan buruk aktiviti manusia yang kita baru je bincang tadi? Sebenarnya ada dan manusia memang bertanggungjawab untuk memelihara dan memulihara keseimbangan alam semula jadi. Jadi yang pertama yang kita boleh lakukan ialah kita boleh menguatkuasakan undang-undang. Contohnya jabatan seperti Jabatan Perhutanan dia boleh sentiasa melakukan kerja-kerja penguatkuasaan undang-undang di semua negeri agar aktiviti-aktiviti itu tadi seperti penebangan hutan tu boleh dikawal. Kemudian kita juga boleh meningkatkan kesedaran ke dalam orang awam. Seperti penerapan nilai murni melalui mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dan juga penerapan nilai murni dalam media massa seperti surat khabar, kemudian radio dan juga televisyen. Dan yang penting juga yang kita boleh buat adalah mengamalkan 5R. Kalau dulu 3R, 3R, sekarang 5R, 5R. Iaitu apa dia? Refuse, reduce, reuse, recycle dan repurpose. Kalau refuse ni maksudnya kita mengelak daripada guna bahan yang tak dapat dikita semula. Kalau reduce, kita kurangkan jumlah bahan yang kita gunakan. Kalau reuse, kita guna semula sesuatu bahan. Kalau recycle, kita kitar semula. Dan kalau repurpose adalah kita guna sesuatu bahan untuk kegunaan lain. Dan langkah yang terakhir, kita bolehlah menggunakan kawalan biologi yang baru kita bincang tadi untuk mengelakkan penggunaan pestisid iaitu racun serangga yang boleh mencemarkan udara dan juga tanah dalam aktiviti pertanian. Alhamdulillah akhirnya kita telah pun habis bab 2 ekosistem. Jadi tibalah masa untuk anda buat latihan. Jadi dekat sini soalan 1, senaraikan 4 aktiviti manusia yang boleh merosakkan ekosistem. Tadi kita dah bincang. Soalan kedua, nyatakan 2 kesan bagi setiap aktiviti yang berikut terhadap keseimbangan alam semula jadi.
Okey, dan soalan yang ketiga, bagaimanakah anda dapat mengawal populasi tikus yang sering merosakkan tanaman di sebuah ladang kelapa sawit tanpa membahayakan alam sekitar? So, kita boleh guna apa tadi? Kawalan biologi. Okey, jadi setakat itu sajalah pembelajaran kita pada hari ini. Selamat belajar. Kita jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.